A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana memberikan peluang, memberikan kesihatan kepada saya, kepada tuan-tuan, kepada perempuan yang menonton bersama dengan saya pada malam ini. Okey, seperti biasa pada minggu ni dah masuk minggu yang keempat, iaitu saya telah 4 kali membuat satu tajuk. Okay. Tajuk untuk pada tahun 2020 ni, iaitu klinik guaman syar'i. Bagi orang-orang yang ada persoalan dan sebagainya sebelum ni, dia dia tanya semua tu dekat dalam live yang saya kena cakap dulu, and then ada orang yang saya tak sempat nak ambil soalan. So, klinik guaman ni untuk menjawab soalan sahaja. So, siapa yang ada nak bertanyakan soalan, anda boleh tanyakan soalan. Okay, saya tak ada benda saya nak goreng. Semua saya akan jawab soalan-soalan anda. InsyaAllah, soalan akan ada banyak. Okay, soalan banyak. Cuma saya nak saya cuba ringkaskan jawapan tu dalam 5 minit. Sebab ramai orang tanya, ramai orang komplain juga. Ada orang komplain tau. Okay, orang komplain kata, tuan ada setengah soalan ni, jawapan tu tajuk panjang sangat. So, saya kena cuba. Okay, saya kena cuba untuk ringkas dan memenuhi kehendak jawapan tersebut. Okay, so thank you so much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Terima kasih yang mai daripada utara, tengah, selatan, pantai timur, Borneo. Yang daripada luar negara pun ada juga. Okay. Alright, akhirnya saya ada satu soalan yang ditanyakan. Puan Natra Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak bertanya, sepanjang perkhidmatan tuan, jenis perceraian apakah yang paling banyak di mahkamah syariah? Okey. Personally, kalau kata kes yang dihandle oleh saya, kebanyakannya adalah fasakh. Okey. Kalau di mahkamah syariah, paling banyak sekali permohonan cerai. Permohonan seksyen 47. Dan yang keduanya adalah cerai luar mahkamah. Okay, iaitu pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Kalau tanya saya sebagai peguam, kes apa yang paling banyak saya bawa adalah fasakh. Fasakh dan juga cerai taklik. Hampir lebih kurang sama kat situ. Selama 7 tahun tu, daripada 2014, sekarang ni 2022. 14. Oh, tahun ni nak masuk tahun yang ke-8. Mana boleh. Saya rasa 7 tahun. Tahun ni saya rasa saya 2015 saya dapat. So 2015 sampai sekarang 2022, so tahun ni adalah tahun yang ke-7. So sepanjang tahun yang ke-7, sepanjang 7 tahun ni, kes yang paling banyak adalah kes fasakh. Kes fasakh. Dan ada kebanyakannya kes fasakh ni yang tidak ada merit. Okay, yang tidak ada merit, yang tak berapa nak kuat. So saya akan nasihatkan dulu untuk cuba lakukan sesuatu terlebih dahulu. Dan kerana ada pengalaman kita, saya tak boleh cakap semua berjaya. Ada fasakh yang ditolak dan ada banyaknya yang diterima, insya-Allah. Okay, terima kasih soalan puan. Okay, 5 minit kita jawab setiap satu soalan. Razia Muhammad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, adakah apa-apa risiko ke atas isteri yang membuat tuntutan nafkah anak atau mut'ah, dan apa tindakan mahkamah jika sekiranya bekas suami tak hadir atau cuba mengelak? Tak ada risiko. Okay, nak tuntut nafkah anak, kita ni sebagai seorang ibu, kalau kita tuntut nafkah anak, kita bukan tuntut untuk diri kita. Okay, kita bukan tuntut untuk memenuhi kehendak kita. Kita tuntut ni, okay, anda membuat tuntutan nafkah anak ni sebab mewakili anak je. Okay, anak tak boleh buat tuntutan lagi di mahkamah sebab dia tak capai umur 18 tahun. Kalau anak dah capai umur 18 tahun, kita dah tak boleh wakil dia dah. Okay, dia kena tuntut bagi pihak diri dia sendiri. Okay, so kalau kita tuntut nafkah anak, kita tuntutlah, tak ada risiko apa-apa.
Alright, sebab selagi mana anak duduk dengan ibu, selagi itulah ibu boleh membuat tuntutan nafkah anak. Kalau anak tu duduk dengan bapa, tak ada point lah kita nak buat tuntutan nafkah anak. Okay? Sebab dah duduk dengan bapa, bapa dah tanggung. Begitulah. So, kalau untuk tuntut mut'ah, risikonya ada risiko yang mana boleh dapat, ada yang tak boleh dapat. Mostly kalau kata ada orang yang bercerai, diceraikan oleh suami dia tanpa ada apa-apa perintah yang dia tak boleh nak dapat mut'ah, tuntut mut'ah insya-Allah boleh dapat. Kalau kata memenuhi kehendak, memenuhi segala rukun, memenuhi segala undang-undang, insya-Allah mesti boleh dapat. Cuma saya selalu pesan bila kita nak tuntut mut'ah ni, nak tuntut sagu hati selepas cerai, kita kena set dalam minded. Okay, set dalam minded. Kalau anda fikir nak tuntut mut'ah ni macam pelaburan, yang tu satu kesilapan besar. Okay? Kenapa? Sebab ada setengah orang, dia membuat tuntutan mut'ah, nak tuntut sagu hati selepas cerai ni, dia membayar kepada peguam. Dia rasa bila dia bayar kepada peguam, okay, untuk handle kes dia, dia target certain amount. Kalau kita letak sampai RM50,000, RM80,000, RM100,000, RM1 juta, banyak. Okay, so bila kita tuntut jumlah itu, jangan fikirkan kita akan dapat banyak macam tu. Okay, sebab amat mustahil lah. Sangat-sangat mustahil nak dapat tepat pada jumlah yang mana kita minta tu. Alright. So, kerana ada setengah tu dia fikirkan bila dia bayar peguam satu jumlah tu, dia rasa macam okey tak apa. Katakanlah dia bayar peguam RM10,000. So dia target kata nanti ni mahkamah akan perintah dapat mut'ah RM50,000. So dia akan untung kat situ, dia kata RM40,000. Faham tak? Dia bayar gitu. Tapi kita kena fikirkan, belum tentu lagi mahkamah nak perintahkan banyak tu. Alright? Kita kena setkan dalam minded yang mut'ah ni tujuannya adalah untuk menuntut hak anda. Okay? Tujuannya untuk tuntut hak dan untuk mengajar kepada pihak bekas suami supaya bertanggungjawab. Bertanggungjawab selepas menceraikan isteri. Okay? Sebab itulah tujuannya mut'ah. Untuk memberikan hadiah atau memberikan habuan kepada bekas isteri yang diceraikan supaya dia rasa semangat baliklah untuk terus hidup. Gitulah. Alright? Tetapi kalau untuk pada saya, apa yang saya boleh katakan, tujuan mut'ah ni adalah untuk menyatakan kepada bekas suami supaya bertanggungjawab. Dia dah pandai cerai tu, jadi dia kena tahu yang dia kena bertanggung untuk memberikan mut'ah. Alright? So that's why kalau tak nak tuntut mut'ah, tak ada apa-apa risiko. Boleh tuntut. InsyaAllah kalau kata memang cukup segala-galanya, rukun, peluang, undang-undang dan sebagainya, so boleh je dapat. Cuma kena dapatkan consultation yang betul lah daripada peguam kita. Okay? Thank you kepada siapa-siapa yang masuk. Dan boleh tak kalau saya nak minta tolong kepada siapa yang menonton ni, cuma tekan share sahaja. Alright? Kongsikan kepada grup-grup anda. Kan? Hampa semua kan ada grup. So kongsikan ke dalam grup-grup. Thank you. Itu je. Tak minta banyak pun. Nur Nairah kan Nirah kat nama. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya dengan suami pupu. Oh, sepupu. Ibu bapa si suami datang rumah suruh pulangkan. Suruh peluangkan jadi adik-beradik balik. Okay. And saya dengan suami dah setahun lebih tak duduk sekali. Okay. Nafkah selama setahun lebih dia tak pernah bagi. Bolehkah saya failkan cerai taklik? Mohon penjelasan. Kalau baik, dalam undang-undang bila seorang isteri tidak mendapat nafkah lebih daripada 3 bulan, kan, kalau macam contoh lah kan, dalam fasah dia sebut seorang isteri boleh tuntut fasah di mahkamah syariah kalau suami gagal ataupun cuai memberi nafkah selama 3 bulan. Kalau cerai taklik, right, kena tengok dulu dekat lafaz taklik ada tak sebut. Sebab ada setengah orang lafaz taklik dia tak ada taklik. Macam contoh perleh tak ada taklik. Ada orang yang taklik versi lama. Kalau taklik yang versi baru, insya-Allah boleh saya katakan ada setiap negeri hampir ada lah benda ni. Iaitu dia akan sebut
jika sekiranya aku meninggalkan isteriku selama 4 bulan qamariah berturut-turut, atau aku atau wakil aku tidak datang memberikan nafkah kepada dirinya selama 4 bulan qamariah berturut-turut. So kalau katalah memang ada ayat macam tu dalam taklid kita, dan memang terbukti suami gagal untuk bagi nafkah kepada anda sebagai seorang isteri 4 bulan straight memang tak dapat nafkah, ya, isteri ada hak untuk membuat tuntutan cerai taklid, mengesahkan lafaz taklid yang telah dilanggar oleh pihak suami. Dia berjanji tetapi dia langgar. Okay, so itulah yang kita sebut cerai taklid. So boleh kita tuntut. Alright, dia bukan satu paksaan, dia adalah hak anda. Maksudnya kalau kata memang kita nak file, kita boleh file. Kalau kita tak mau, kita nak cuba berbaik, nak cuba untuk memulihkan semula rumah tangga, falyatafaddal mashkura. Yang tu tak ada paksaan. Cuma dalam undang-undang, yang tu hak kita. Okay? Suami jarang buka kes ke tuan? Oh, okay. Suami, saya kan selalu macam ni. Saya selalu nasihatkan. Saya bukan tak ada kes lelaki yang dalam lelaki kes pasah lah. Dulu saya banyak, ada juga. Tapi paling banyak perempuan. Paling banyak sekali saya tuntut fasah bagi pihak perempuan, dan jarang sekali lah. Kalau ada pun, saya akan nasihatkan. Okay? Saya akan kata, kita boleh lawan kes pasah dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran. Kalau memang kebenaran tu terbukti dianiaya, contoh kan, ada isteri yang tuntut fasah tetapi dia bagi tahu kata suami dia tak bagi nafkah, sedangkan suami dia tak pernah pun gagal bagi nafkah. So kita buktikan benda tu. Saya kata memang boleh buktikan. InsyaAllah kalau memang kita tak buat, memang kita tak ada masalah, InsyaAllah mahkamah boleh tolak tuntutan fasah tersebut. Cuma selalu saya pesan satu je, cik tak boleh harapkan lebih untuk isteri tu patah balik. Faham tak? Saya kena cakap benda tu puan. Saya kena cakap sangat-sangat sebab ada orang bila dia ingatkan mahkamah tolak fasah, mahkamah perintahkan isteri kembali taat, tiba-tiba dia duduk menunggu je. Tuan, pasal apa pula isteri saya tak balik-balik ni? Saya duduk tunggu lama dah, mahkamah dah perintah dah. Sebab tu saya pesan, kalau kata isteri tu tak balik, memang macam tu. Sebab bila mahkamah perintah, dia tak kembali taat, dia hanya boleh disabitkan nusyuz. Kesan nusyuz hanya dia tak dapat nafkah sahaja. Tapi kita tak boleh heret dia. Tak boleh pergi tarik balik. Buat report polis kata suruh bawa balik semua tu, tak ada. Dia hanya dicop nusyuz je. Tulis nusyuz kat situ je. Tak adalah dia dicop tu. Saja nak abang dia punya metafora tunjuk gambar ni. Dia tercop nusyuz tu. Itu je. That's why saya selalu nasihatkan, kalau katalah tujuannya untuk mengambil masa supaya dia ada ruang untuk nak berbaik semula dengan isteri, ya insya-Allah. Tapi kalau nak mengharap lebih, memang tak. Ni dululah. That's why saya tak ramai kes lelaki dalam kes fasah. Kalau ada lelaki pun, kes-kes yang berkaitan dengan harta sepencarian, kes yang berkaitan dengan mut'ah, saya cite lelaki pun ada juga. Kes yang berkaitan dengan nafkah anak pun ada juga. Kan Puan Natra? So yang tu semua tu adalah kes lelaki. Cuma lelaki lebih kepada defend. Ada juga kes lelaki yang kita menjadi offend, maksudnya kita menjadi plaintiff. Contohnya seperti harta pencarian. Ada juga kes harta pencarian yang mana suami tuntut. Sebab biasanya yang ada merit lah. Kalau tak ada merit, kita pun tak buka. Salwati. Assalamualaikum tuan, Waalaikumsalam. Sekiranya dah bercerai, adakah isteri wajib bayar balik duit KWSP yang bekas suami keluarkan semasa PKP untuk perbelanjaan harian dan nafkah untuk isteri? Jawapannya tak. Kalaulah duit KWSP tu digunakan untuk perbelanjaan makan minum, tak perlu bayar balik. Okey, tak perlu. Sebab itu nafkah anda. Okey, sebab itu nafkah. Kalau suami tak ada bagi duit gaji, dia tak ada duit gaji, okay, duit KWSP itulah yang digunakan untuk perbelanjaan diri kita. Perbelanjaan makan minum anda dan pakaian dan anak-anak.
So yang tu dikira sebagai nafkah. Jadi kita tak perlu pulangkan balik. Nafkah itu adalah milik anda, milik kita. Melainkan kita guna KWSP tu, kita buat benda yang bukan kepada nafkah. Kita seumpama macam meminjam duit KWSP tu untuk buat benda lain. Contohnya, pinjam duit, guna KWSP tu untuk beli handphone, contoh dia. Contoh. Tu tengok Apple geram sangat, iPhone 13 ni. Kita pun beli. Alright, yang tu kita bukan nafkah, yang tu satu kesalahan. Dan kalau benda tu boleh dianggap sebagai hutang, ya, yang tu hutang. Jadi yang tu kita kena pulangkan balik. Tapi kalau KWSP tu digunakan untuk beli keperluan, barang dapur, barang basah, barang kering, baju, ubat gigi dan kelengkapan semua, yang tu nafkah. Yang tu tak perlu pulangkan balik. Fauzi, saya nak tanya isteri yang lari dari rumah. Ya Allah, hampa ni, kalau hampa nak tanya, okay, hampa tulis panjang-panjang tu, straight to the point je. Right? Kau boleh jangan panjang sangat, jadi cerpen pula, jadi novel pula panjang sangat kan. Hak ringkas je, ringkas, padat sikit, straight to the point je. Okay? Alright, thank you siapa yang bertanyakan soalan. Okay, saya hargai, saya menghargai setiap soalan-soalan anda. Dan kalau boleh, saya hargai sungguh-sungguh kalau kata anda boleh share. Okay, Cik Su, saya dan bekas suami dah berpisah, cerai-cerai baik. Okay, anak saya bagi suami jaga. Okay, soalan saya, untuk duit insurans anak-anak, siapa perlu tanggung? Sebab sebelum ni saya yang bayar tiap-tiap bulan. Okay. Dalam nafkah anak adalah salah satunya termasuk nafkah perubatan. Nafkah perubatan ni dia bukan insurans. Okay? Nafkah perubatan ni maksudnya kalau kata anak sakit, dibawa ke klinik ke, dibawa ke hospital ke, so ditanggung nafkah, ditanggung perbelanjaan tu oleh bapa. So bapa kena tanggung benda tu. Right? Tetapi kita ni biasanya ada insurans. Okay? Insurans ni kalau katalah seorang bapa tu dia boleh provide, okay, dia boleh provide untuk bayar setiap bulan, insya-Allah dia boleh convert ke arah nafkah. Sebab dia salah satu bentuk nafkah perubatan. Kalau bapa tu tak ada klinik panel ke, memang dia tak ada klinik-klinik yang mana dia boleh pergi tu dapat rawatan secara percuma ke, dapat rawatan secara kurangkan dia punya bayaran bil ke, contoh sebab ada setengah kilang ke klinik ni dia akan ada klinik panel. So klinik panel tu boleh masuk bil-bil semua tu kat dalam kita punya gaji dan sebagainya kan. So kalau katalah bapa memang tak ada benda-benda ni semua, alright, dan dia seorang yang mampu, okey, untuk menanggung nafkah perubatan dengan menggunakan insurans, so dia boleh tanggung. Alright, tetapi kalau katalah dia kata saya tak mampu, alright, saya tak mampu untuk tanggung bayaran insurans, tetapi saya boleh bayar perubatan. Kalau anak sakit ke, pergi ke hospital ke sebagainya, tak apa, saya boleh bayar benda tu. Maka kat situ tu bukan kewajipan dia untuk membayar duit insurans setiap bulan. Kalau kita sebagai ibu, kita mungkin concern lebih kat situ. Alright, apa salahnya juga kalau kata kita nak teruskan, kita boleh teruskan, sebab yang tu pun adalah daripada salah satu sumbangan ataupun kebajikan kita kepada anak-anak juga. Alright, pimai balik macam mana pun, yang tu anak kita juga. Jadi dia mungkin salah satu point positif lah. In case lah kan, kalau contoh kita nak buat ubah perintah pula, nak bagi anak ni duduk dengan kita pula, so kita boleh cerita pada mahkamah yang kita juga ada sumbangan terhadap anak tu, iaitu kita membayar duit insurans, tanda kita mampu untuk menjaga anak-anak. Tu contoh dia lah. Kita pun ada pernah buat macam tu juga. So terpulang, kalau kata bapa tu mampu untuk tanggung insurans tersebut, maka dia boleh tanggung dan dikira sebagai nafkah. Tapi kalau dia kata saya tak boleh tanggung insurans, sebab insurans ni dia bukan kewajipan tetapi dia kehendak. Alright, dia kehendak. Kewajipannya adalah hantar anak sakit ke hospital dan bayar bil hospital kalau katalah anak tu sakit. Sebab sakit ni dia bukannya macam insurans. Insurans kita kena bayar tiap bulan.
Kan setiap bulan seorang anak berapa ataupun pakej berkumpulan tu setiap bulan. Tetapi kalau sakit ni dia mungkin boleh pergi jadi dalam sebulan, boleh jadi tak ada. Dalam sebulan mungkin boleh jadi sekali. Begitulah. Kan? So depends on pandangan kita macam mana. Ros Intan, Assalamualaikum, saya dari Kedah. Ya, saya pun orang Kedah juga. Tadi kan sajalah nak abang dengan hampa. Tadi saya kes dekat Baling tau. Lepas tu saya berhenti, saya ada makan dekat sebelah kedai nasi, sebelah Bank Islam, restoran payung besar. Ada brother yang kipas apa begitu, buat bakar ayam tu. Dia duduk tengok atas bawah saya. Saya kata kalau yang ni nak separuh boleh. Dia duduk tengok. Aku duduk heran lah. Aku risau juga sekali ni. Risau lagi dia kata apa pula ni betul. Kata dia, saya nak minta ayam separuh je. Lepas tu dia kata, rasa macam biasa tengok. Selalu buat live tu ke? Saya malu. So dia kata, yalah saya lah tu. Saya pakai mask. Saya pakai mask macam ni. Tutup. Orang boleh cam tu. So tak tahulah, mungkin kening aku ni mudah untuk dicam. Tambah-tambah pula fashion rambut macam ni lah, fashion rambut belah tepi. Pedulilah apa nak kata apa rambut belah tepi pun. Saya memang sesuai dengan rambut belah tepi macam ni. Okay? Kalau buat rambut belah belakang pun boleh jadi juga. Cuma kadang-kadang je lah. Okay. Alright, Citi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah tuntut atas pencarian selepas 5 tahun bercerai? Boleh Klien saya ada 7 tahun pun ada, 10 tahun pun ada. Boleh, tak ada masalah. Okay? Ada klien kita, bukan klien. Ada, saya pernah tengok kat mahkamah, okay? Yang dah cerai 2 kali. Maksudnya cerai, kahwin dengan orang lain, dituntut dengan yang first. Tuntut atas pencarian ada. Boleh, tak ada masalah. Cumanya adalah harta tu wujud ke tak lagi je. Sebab biasanya bila orang dah 5 tahun cerai, jangan kata 5 tahun, setahun lepas cerai pun kadang-kadang harta tu semua dah wuyup dah. Tambah-tambah harta yang tak ada 2 nama. Dia hanya ada 1 nama suami saja. Okay? So yang itulah yang kita risau bila kita tak buat harta pencarian dalam keadaan harta tu dah tak ada. Okay? So jangan, bila dah berlaku perceraian, jangan tunggu lama. Alright? Kalau memang dah habis dah tempoh iddah, memang tak ada rujuk, tak ada peluang untuk nak baik balik dah, nak bawa haluan masing-masing, selesaikan bab harta segera. Okay? Selesaikan. Habibah Bib Ibrahim. Tuan, bolehkah seorang isteri memfailkan perceraian sekiranya suami mempunyai perempuan lain? Dan berkelakuan keji seperti keluar hampir setiap malam dan kadang-kadang habiskan masa hujung minggu sama perempuan lain dengan tidak menghiraukan perasaan isteri dan anak-anak walaupun dah ditegur tapi masih sama. Okey. Saya tak mau jawab bab hukum wajib ke, wajib failkan perceraian ke, harus ke tak, okey. Atas kita. Kalau memang kita dah tak boleh nak teruskan dah, memang dah 1000 kali kemaafan telah ku berikan. Contoh 1000 banyak sangat tu. Tak tahulah, ikut kita. Kalau kita rasa memang tak boleh dah tak ada ruang dah, kita pun nak move on. Okay? #move on. So kita nak failkan perceraian, kita boleh failkan perceraian. Perceraian ni yang kita kena tahu adalah ada banyak jenis. Itu yang paling penting. Sebab kita nak tahu juga, kalau kita nak failkan perceraian secara baik, suami ni maukah dia cerai secara baik? Itu yang penting. Sebab kalau kita nak failkan perceraian secara baik, make sure suami pun setuju untuk cerai. Tak kisahlah apa alasan sekalipun. Ada orang macam-macam alasan lah. Alasan nafkah tak dapat lah, nafkah batin tak dapat lah, pukul lah, curang lah, macam-macam. Okay? Tapi kita kena tahu satu perkara, suami setuju cerai ataupun tak. Kalau suami tak setuju cerai, maka kita tak boleh failkan cerai secara baik. Kita kena failkan cerai fasah. So kalau cerai fasah ni, kita nak kena bukti lah. Kalau kita dakwa kata, kita tuntut fasah, minta mahkamah
bubarkan, batalkan perkahwinan. Sebab apa? Sebab suami berkelakuan keji secara terbuka mengikut hukum syarak. Contoh dia. Apa alasan kita? Sebab kita dapat tahu dia mempunyai perempuan lain, keluar hampir setiap malam. Apa bukti kita? Bukti kita kena buktikan kat mahkamah. Bagaimana kita nak bukti benda tu? Gambar apa? Video ke? Ada saksi ke sebagainya. So, itu yang kita kena tahu bila kita nak tuntut perceraian ni. Right? Cerai ni macam-macam jenis. Dia bukan lafaz talak suami sahaja. Ada orang, jangan kata alasan macam ni. Yang alasan paling simple je. Alasan yang kita sebut hati. Dah tak ada hati. Dah tak ada hati satu sama lain. Dah tak ada perasaan. Tiada persefahaman. Nak file cerai? Bolehlah file cerai. Tak ada masalah pun. Okay? Suzana, kalau poligami berat sebelah tak ada tanggungjawab, macam mana Fahmi? Macam bila poligami, kita tahu poligami ni mesti kena berlaku adil. Jadi kalau dah berlaku berat sebelah, maka tidak berlaku adil. So kalau tidak berlaku adil, seorang isteri yang merasakan perkara tersebut tidak adil, maka dia boleh, saya tak paksa, boleh untuk tuntut fasakh dengan alasan suami berpoligami tidak berlaku adil. Cuma syaratnya adalah mestilah poligami tersebut poligami yang disahkan oleh mahkamah. Sebab ada orang dia menikah dekat Siam, dia balik mai, isteri pertama dapat tahu kata suami dia ni ada kahwin dengan isteri baru daripada Siam. Memanglah poligami, tetapi kita tak boleh tuntut fasakh atas alasan tersebut selagi mana suami tak buat pengesahan poligami. Okey. Siti Nur Hidayah Kak Kikif Adil. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya, macam mana cara nak tuntutan hak penjagaan anak? Caranya adalah, ni semua tuntutan lebih kurang sama. Tuntutannya adalah kita kena filekan. Alright, nak buat tuntutan hak jagaan anak, kita kena filekan saman. Saman penyata tuntutan hak jagaan anak. Alright, di Mahkamah Tinggi Syariah. Ingat betul-betul. Kalau kita nak buat tuntutan hak penjagaan anak, kita kena filekan saman di Mahkamah Tinggi Syariah. Tu cara dia. Macam mana bentuk saman tu? Yang ni kena tanya peguam. Sebab nak cerita bab prosedur, susah nak cerita sini sebab dia agak prosedur sikit lah kat situ. Okay. So, itulah cara dia. Nak buat tuntutan cerai ke, tuntutan nafkah anak ke, atas pencarian ke, hak jagaan anak, semua tu mesti dimulakan dengan saman. So kita kena filekan saman. Jangan duk ingat saman ni macam trafik. Kan? Bila saman trafik ni, memang kalau kita dapat, kita kena tahan dengan polis trafik. Polis trafik suruh berhenti tepi. Cik, minta IC, minta lesen. Minta lesen. Tengok, cik, bawa laju ni. Ya, dia buat kelak saman. Oh, cikgu takkanlah tak boleh minta kurang sikit, takkanlah minta bagi maaf ke apa sebagainya. Yang tu saman untuk bayar trafik, yang tu cerita lain. Yang ni saman untuk memfilekan kes. Nak buka kes dekat Mahkamah Syariah, mesti kena mula dengan saman. Okey. Kalau kita saja-saja pergi mahkamah pun, kita pergi tanya. Tak percaya, pergi tanya. Pergi lah tanya dekat Mahkamah Tinggi. Sampai ambil nombor. Cik, saya nak buka kes, saya nak buat tuntutan hak jagaan anak macam mana? Mesti jawapan dia sama macam saya. Pergilah. Mesti akan kata, cik kena buat saman. Okey. Cik kena cari peguam lantik. Ataupun kalau tak mau lantik peguam pun, cik kena tengok, buka dekat laman web dan sebagainya, cari macam mana cara nak buat saman tu. So, kena filekan melalui saman, dan hak jagaan anak dia kena difilekan di Mahkamah Tinggi Syariah. Setiap negeri ada satu. Okey, ada satu Mahkamah Tinggi Syariah. Macam Perlis, Perlis lagilah. Perlis satu-satunya kat situ. Mahkamah rendah kat situ, Mahkamah Tinggi Syariah pun kat situ. Mahkamah Rayuan pun kat situ. Okey. Kalau Kedah, Mahkamah Tinggi Syariah dia dekat Anak Bukit, Alostar. Kalau Penang, Mahkamah Tinggi Syariah dia dekat Batu Gantung, dekat Georgetown. Kalau Perak, Perak unik sikit. Okay, Perak ni, kalau kita duduk kat Parit Buntak pun, kita tak perlu sampai ke Ipoh. Dia bukan dekat ibu negeri. Okay, kalau kita kat Parit Buntak, kita boleh filekan dekat Mahkamah Tinggi Syariah Parit Buntak.
Dia kat situ mahkamah rendah, kat situ boleh jadi mahkamah tinggi. Best Perak ni sebab hakim dia boleh bergerak. Hakim dia ada, kita sebut hakim mobile. Okay, dia dah ditetapkan untuk macam contoh hakim mahkamah tinggi ni dia cover Perak Utara. Contohnya Parit Buntak, Kuala Kangsar, Gerik. Itulah itu. Kalau Ipoh dekat tengah dia cover Ipoh, dia cover mana lagi ya? Ipoh, Tapah, Ipoh dengan Tapah, panggil Tapah. Kemudian dia syariah Mahkamah Tinggi Syariah Manjung. Saya tahu sebab saya duduk pergi Perak juga. Kalau dekat Mahkamah Tinggi Syariah Sri Iskandar. Okay. So ia ada Mahkamah Tinggi Syariah kat situ. Ikut tempat yang mana kita duduk. Kalau dekat Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Saya dengar kabar, kawan saya bagi tahu kata akan ada open satu Mahkamah Tinggi Syariah Gombak. Dia akan divide Selangor ni kepada dua. Satu yang Shah Alam, satu yang Gombak. Cuma tak pasti siap ataupun tak lagi saja. Macam Negeri Sembilan dekat Seremban, dekat Sendayan tu. Okay. Negeri lain saya tak berapa nak tahu sangat. Sebab kalau macam KL, macam tu lah, dekat Jalan Duta tu lah. Kat tepi jalan tu kan, petang duduk lalu tepi tu, Mahkamah Syariah Jalan Duta tu. So kat situ ada mahkamah rendah, situ ada Mahkamah Tinggi Syariah. Ikut alamat yang kita duduk. Okey, alamat yang kita tinggal, di mana kita bermastautin. Atikah Sarun 2. Oh, sorry, saya nak tekan sikit lagi sebab ada satu isu ni. Okay, dia kata cara nak tuntut hak menjaga anak. Kalau kita nak filekan kes, okay, kalau kita nak filekan kes di Mahkamah Tinggi Syariah, let's say kita sekarang ni duduk dekat Selangor, okay, rumah kita dekat macam mana, dekat mana, tak kisahlah, duduklah duduk dekat Shah Alam, okay. Kita nak filekan kes dekat Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, contohnya. Kalau IC, alright, IC anda, IC kita, kad pengenalan kita dekat alamat bawah tu, okey, alamat tempat tinggal kita tu, okey, alamat tu tertulis alamat kampung kita. Contohnya orang Kedah. Orang Kedah duduk dekat Shah Alam, okey, tak pernah pun tukar IC. Dia duduk kat SP, dia duduk alamat SP tu lah, Sungai Petani tu lah, tapi dia dah duduk lama dekat Shah Alam. Okay, dah bersekolah, dah kerja semua kat situ. Okay, bercerai pun kat sana. Tapi dia tak buat apa, dia alamat tu masih lagi alamat Sungai Petani, contoh dia. So kita tak boleh filekan tak boleh filekan kes kat situ, melainkan kita boleh pilih buat dua perkara. Yang pertamanya, kita pergi tukar, pergi buat IC baru, tukar alamat tu. Tukar alamat yang kita duduk tu, PJPN, tukar alamat tu bagi jadi Shah Alam juga. Okey. Ataupun yang keduanya, dapatkan surat pengesahan anak qaryah. Ni pergi kat masjid-masjid lah. Pergi kat masjid yang berdekatan dengan tempat tinggal kita. Pergi. Saya nak jumpa pegawai masjid, nak dapatkan surat pengesahan anak qaryah. So, dia orang akan ada. Okay, dia akan cop, dia akan tanya lah sikit. Adalah Tok Imam hak jenis tanya. Ada yang jenis tak tanya. Dia kata, tak apa, nak buat apa ni, untuk urusan mahkamah ke? Ya, untuk urusan mahkamah. Cop, say. So, boleh pilih nak tukar alamat IC ataupun nak dapatkan pengesahan anak qaryah. Okay. Mengayak lu. Salam tuan, Atikah Sarun 2. Saya nak tanya, macam mana kalau sebelum ni si suami ada janji macam ni, kalau lepas ni dia buat lagi, curang, dia janji akan lepaskan si isteri. Lepas sekian lama si suami tak mengaku dia ada buat janji macam tu. Dan kalau dia langgar janji tu, macam mana ya tuan? Okey, bila perjanjian yang tidak ada secara bertulis, dari sudut hukum, dia akan berpegang kepada orang yang membuat janji tersebut. Kalau dia kata memang tidak ada janji, maka tidak ada janji. Melainkan kita berjaya buktikan yang janji tersebut wujud. Alright, sebab asal satu perkara tidak ada.
Saya guna basic asas kepada qawaid fiqhiyah kita sebut. Okay? Al-aslul adam. Maksudnya asal satu perkara tu tidak ada, melainkan kita dapat buktikan benda tu wujud. Contoh janji tu asalnya ada ke tak ada? Tak ada kan? Sebab apa kita nak buat janji? Memang tak ada benda tu. Melainkan kita buktikan benda tu ada. Apa lagi contoh dia? Asal satu pasangan, suami wanita dengan lelaki ni, lelaki dan wanita, asalnya mereka ni berkahwin ataupun tak? Asalnya tidak, melainkan kita dapat buktikan mereka berkahwin dengan cara sijil nikah, contoh dia. Tu contoh. So prinsip kaedah fiqh ni macam tu. Jadi kalau tanya kat saya, kalau kata suami tak mengaku ada janji dan tak ada bukti pun, dia kata dia tak ada pun janji dan tidak ada pun secara bertulis, tak ada pun kata ada sign tentang janji apa semua tu, maka tidak ada janji, melainkan kita dapat buktikan janji tersebut wujud. So dia akan berpegang kepada keterangan suami itulah. So kalau kata kita pernah dakwa, kita pernah dengar kata dia berjanji, lepas ni kalau dia kata kalau curang sekali lagi saya akan lepaskan awak, contoh dia. Padahal kita pun kata dulu dah janjikan kata macam tu, ni curang. Ya ke ada janji? Saya tak dengar, saya tak asal berjanji pun. Mana ada saya janji semua tu? Jadi kita kata ada janji. Mana dulu janji kan? Ingat nak apa? Tak ada. Maka tidak ada, melainkan kita dapat buktikan benda tu ada. Bukti dia bukan datang daripada mulut kita. So kita kena proof dengan cara bertulis ke, rakaman video ke. Baru ada kat situ. Alright. Maka nikah bananda kana dewa bohai. Ya Allah, aku ni tulisan Jawi ni tak tahulah betul tak. Bunyi pun dah salah. Salam tuan, Waalaikumsalam. Nak tanya, isteri saya minta cerai dan 2 bulan sudah tak duduk bersama dia. 2 bulan dah tak duduk bersama dia. Bolehkah saya hafalkan fasah tebus talak? Dua benda berbeza tu. Fasah, tebus talak. Baik. Suami boleh failkan fasah juga. Alright, semua orang ingat betul suami boleh failkan fasah juga. Alright, tapi fasah ni mesti bertepatan dengan undang-undang. Okey, mesti bertepatan dengan undang-undang. Saya enactment tak ada lah. Kalau kita nak suami nak tuntut fasah, nak bagi alasan apa fasah tu? Takkan nak bagi alasan suami menuntut fasah sebab tak dapat nafkah. Sedangkan suami yang bagi nafkah. Biasanya kalau suami nak tuntut fasah, yang kita pernah tengok, yang kita pernah handle pun, tentang tuduhan kata isteri berkelakuan keji. Contoh, isteri ni ada curang dengan lelaki lain. So suami ni ada bukti dan sebagainya. So suami tak mau cerai secara macam cara biasa. Dia nak filekan cerai secara fasah. Dia nak buktikan kepada mahkamah yang isterinya berkelakuan curang. So suami tuntut fasah dengan dakwaan kata isteri berkelakuan keji. Tu salah satu contoh yang mana suami boleh tuntut fasah. Okey. Ataupun ada suami tuntut fasah sebab kata kena pukul dengan isteri dia. So yang tu boleh tuntut fasah juga. Okey. Baik. Tapi kita kena ingat, bila kita tuntut fasah, it's all about evidence. So kita kena buktikan di mahkamah syariah apa dakwaan-dakwaan kita ni. Right. So kalau tebus talak pula, kalau dah 2 bulan tak duduk sekali, nak filekan tebus talak, boleh filekan tebus talak. Cuma selalu macam saya cakap, bila kita nak filekan tebus talak ni, make sure, pastikan kita akan kena dapat 2 benda ni. Kalau tak ada 2 benda ni, right, salah satu tak ada pun, dia amat dia tak boleh pergi jauh lah, saya boleh cakap. Okay, iaitu yang pertamanya, kita mesti kena dapatkan persetujuan si isteri. Isteri mesti kena setuju dulu untuk tebus talak. Kalau isteri kata, saya tak mau tebus talak, buat apa saya nak tebus talak? Contoh, bukan saya yang buat salah pun, contoh lah kan. Bukan saya yang nak sangat bercerai. Contoh dia. So si isteri kata, saya tak setuju tebus talak, maka tak boleh tebus talak. Ataupun si isteri kata, okey, saya setuju tebus talak, asalkan awak cerai je. Okey, berapa awak nak saya bayar? Si isteri pun tanya. Kemudian si isteri suami pun cakap,
Saya boleh ceraikan awak kalau awak bayar kat saya 10,000 contoh dia. Si isteri pun kata, pai, hang mas kahwin pun 100, hantaran pun hutang, tiba-tiba hang nak minta 10,000. Aku akan bagi 100 balik saja kalau hang nak. Kalau hang tak mau, tak ada. Contoh dia. Si isteri ni pun silat gayung tak habis lagi. Dia pun tepuk meja jugalah bila dengar. Bila dia dengar tuntutan ni tinggi sangat kan. So tak dapat persetujuan. Asalnya setuju untuk tebus talak, tapi tak setuju dengan jumlah tebus talak. So bila jumlah tebus talak tu tak setuju, maka tak boleh juga untuk tebus talak. Sebab tebus talak dia tak boleh paksa. Tak boleh, mahkamah pun tak boleh paksa isteri untuk bayar tebus talak tu. Okay? Dia mesti atas keredoan, persetujuan. Mesti ada mutual agreement kat situ. Okay? So, kalau tak ada benda tu, tak payah fikirlah tentang tebus talak. Alright? Amira Zaini, macam mana nak minta fasah dan ada bukti-bukti yang kukuh? Macam soalan tadi, macam mana nak tuntut hak jagaan anak. Alright? Nak tuntut fasah, kita kena buka, kena filekan saman fasah di Mahkamah Rendah Syariah. Alright, tuntutan fasah bidang kuasa dia dekat Mahkamah Rendah, Mahkamah Rendah Syariah. Kita duduk dekat area mana? So kawasan Mahkamah Rendah Syariah kita tersebut. Kita kena filekan saman dan kita kena nyatakan alasan fasah dan juga kita sebut fakta kes. Alright, kalau nak filekan daripada awal fasah, tolonglah dapatkan nasihat yang betul daripada peguam. Sama ada kita nak lantik tu peguam bantuan guaman ataupun peguam swasta. Ikut yang mana kita nak, yang mana kita yakin, yang mana kita selesa untuk bantu kes kita. Alright. So, cara nak filekan fasah, dia mesti kena filekan saman fasah. So, saman tu nak cerita tu panjang lah. Yang ni cerita prosedur. Okay. So, macam mana nak ada bukti yang kukuh? Bukti ni ada macam-macam jenis. That's why lah. Disebabkan itulah Puan Amira, semasa PKP saya berjaya. Saya berjaya mendapat ilham untuk membuat buku. Nampak tak buku saya ni? Itu nampak. Okey, buku ni nama dia 16 bukti fasah sebelum file kes di Mahkamah Syariah. Okay. So, buku ni simple, sangat simple. Okay. Saya tak jual di pasaran, alright? Tapi saya jual di sini. So, siapa yang berminat, dia boleh letak je komen. Okay? Dia boleh komen ataupun boleh PM. Ikut. Kalau nak dapat pun boleh just komen je. Nak buku. Tulis je nak buku. Komen je kat sini. Esok, saya punya staff, saya punya team akan PM. Siapa yang nak dapatkan buku tu, kita akan bagi link kepada anda. Okay? Sebab bukti ni memang kita kena ada persediaan. Kalau tidak ada persediaan, hampa jangan harap masuk kes, masuk mahkamah tu, mahkamah akan luluskan dengan ayat mata kita je. Tak ada macam tu. Okay? Tidak ada sekadar melemparkan air mata sahaja. Sebab fasah ni dia kena ada strategi. Dia kena ada pembuktian yang betul. Sebab kita hanya bergantung penuh kepada hakim. Hakim pula bergantung kepada bagaimana kita present kes kita dan present bukti-bukti kita di Mahkamah Syariah. Kita nak kena yakinkan orang yang nak bubarkan ni. Right? That's why kita kena ada orang yang boleh membantu kita. So, bantuan awal saya adalah dengan menyediakan buku ni supaya semua orang ataupun siapa-siapa yang ada isu begini, dia boleh prepare. Right? Dia boleh prepare macam mana dia nak kumpulkan bukti-bukti ni. Asnita D, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya pun dalam tuntutan fasah. Bila dengar tuan cakap macam tu, akak jadi takut pula. Bulan depan akak naik mahkamah. Suami tak bekerjasama, ni kali ketiga akak naik mahkamah. Alright. So kalau suami tak datang ke mahkamah, memang saman pun telah disempurnakan. Maksudnya dah sampai. Dan kalau tak sampai kat tangannya pun dah memang ikut prosedur lah. Dah tampal, dah buat iklan akhbar ke contoh dia, dah tampal di alamat terakhir, masih lagi tidak datang. Contoh dia. Alright. So kita kena kita boleh teruskan perbicaraan secara sebelah pihak.
Secara sebelah pihak je, dia tak perlu kehadiran suami. Ada orang kan, saya nak kongsi lah, ada suami yang dia tak mau, dia keras, dia kata saya takkan pergi mahkamah. Apanya biar dia buat seorang-seorang, apa nak jadi. Contoh dia kata ada setengah orang yang dia beranggapan kata selagi aku tak pergi, jangan harap nak lepas. So dia kata dia ingatkan fasah ni perlukan lafaz cerai daripada suami juga. So suami pun tak pergi, dia buat tak tahu. Tiba-tiba lah kan, dalam setahun lepas tu lah, dia tengok isteri dia ni duk upload gambar perkahwinan dengan lelaki lain. Time tu baru dia mula melenting. Pasal apa pula ni? Macam mana hukum syarak ni? Tiba-tiba nak petikai hukum syarak pula. Sebab apa? Sebab dia tengok bini dia ni dah menikah dengan orang lain dah, bekas bini. Baru dia tahu. Sebab kita tak hadir ke mahkamah. Bila kita tak hadir ke mahkamah, dalam saman tu dia dah tertulis, sekiranya anda tidak hadir, maka mahkamah boleh membuat sebarang keputusan tanpa kehadiran anda. Jadi bila tuntut fasah, isteri tuntut, suami tak hadir, maka tidak ada pembelaan, tak ada nak lawan pun. Bila tidak ada pembelaan, maka mahkamah akan dengar keterangan tu secara sebelah pihak. So isteri buktikan secara sebelah pihak, and then hujung nanti ni mahkamah akan suruh untuk isteri tu mengangkat sumpah. Kita sebut yamin istizhar, sumpah untuk menguatkan keterangan tu sahaja. And then mahkamah akan luluskan, insya-Allah. Kalau katalah pembuktian tu semua cukup, hujah pun cantik dan teratur, insya-Allah mahkamah boleh luluskan. Tu je. So saya doakanlah yang dipermudahkanlah segala urusan untuk anak-anak, untuk semua anak-anak pula. Macam aku tua pula anak-anak. Sosa Cloverfield. Tuan, kalau suami ceraikan isteri cara baik, boleh ke tuntut mut'ah? Terima kasih. Baik. Okey. Kalau cerai tu berlaku secara Seksyen 47, sama ada suami failkan ataupun isteri failkan, semasa proses perceraian tu tidak ada pun perjanjian ataupun perintah daripada mahkamah yang menyatakan isteri tak boleh tuntut. Isteri tak boleh tuntut mut'ah, nafkah iddah, nafkah tertunggak. Maka selepas berlaku perceraian, isteri masih boleh tuntut mut'ah. Sebab tidak ada perkara yang boleh menghalang dia untuk tuntut mut'ah. Alright? Memang ada soalan macam ni juga yang ditanyakan kepada saya, especially lelaki lah. Dia tanya, tuan, isteri saya yang failkan perceraian. Jadi bila dia nak failkan perceraian, saya pun pergi ke mahkamah dan ceraikanlah. Saya ceraikan dalam mahkamah, dia yang nak failkan perceraian. Saya kata betul, memang dia yang failkan perceraian, memang isteri yang nak cerai. Okay? Tetapi masalahnya adalah kita tidak pun memberi syarat. Kita tidak pun menyatakan pendirian, saya tak setuju untuk cerai, tapi kalau dia nak juga cerai, saya kena bagi syarat. Contoh dia, dekat dalam mahkamah kita bagi syarat, kata isteri tak boleh tuntut mut'ah, nafkah iddah, nafkah tertunggak. Contoh dia, benda yang ada kuasa kepada hakim mahkamah rendah tu. Dia tak boleh bagi syarat, kata tak boleh tuntut tak boleh tuntut atas pencarian, tak boleh tuntut anak, tak boleh macam tu. Sebab atas pencarian dia isu yang lain, dia isu kes mahkamah tinggi, anak pun kes mahkamah tinggi. So kuasa hakim mahkamah rendah ni dia setakat nafkah iddah, mut'ah, nafkah tertunggak, nafkah anak. So yang tu semua kalau kata isteri tu setuju, suami tu lafaz cerai, dia mesti akan tertulis dekat dalam perintah perceraian tu. Jadi kalau katalah benda tu dah tertulis dalam perintah, lepas beberapa tahun tiba-tiba bekas isteri failkan mut'ah, insya-Allah mut'ah tersebut akan ditolak kalau anda tunjuk kata ada perintah yang isteri tak boleh tuntut mut'ah. Tak kiralah disebabkan dia failkan cerai tu, tapi disebabkan ada perintah tu, dia tak boleh tuntut. Tapi kalau tidak ada perintah, isteri yang failkan perceraian, kita pun pergi ceraikan tanpa sebarang perintah persetujuan apa-apa, maka isteri boleh tuntut mut'ah. Alright, masih boleh tuntut mut'ah selepas berlaku perceraian dan selepas habis iddah raj'inya. Okey.
Fatimah Maskor, anak kalau luar nikah macam mana? Macam tu. Anak luar nikah macam mana? Macam tu lah. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada rambut. Tolonglah tulis soalan hak betul-betul sikit. Apa isunya anak luar nikah? Dia sama macam manusia biasa juga. Cuma setiap orang ni dia ada senario dia sendiri. Apa tujuan soalan kita? Kita kena tanyalah panjang-panjang. Puan Fatimah Maskor, kan rugi soalan. Dapat peluang tanya soalan pendek macam tu. Mana saya nak tahu macam mana? Anak luar nikah macam mana? Macam tu. Syarifah Afzan, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Macam mana kalau suami buat hutang dengan guna nama isteri? Suami hutang nama isteri. Contoh, beli kereta dengan loan nama isteri. Adakah bila bercerai, kereta tersebut boleh ambil oleh isteri? Dan macam mana bercerai hutang-hutang suami buat atas nama isteri? Isteri juga perlu selesaikan ke? Okey, baik. Kalau harta tu, kalau hutang tu yang dibuat adalah berkaitan dengan harta. Contohnya kereta, rumah. So, yang ni dia lebih kepada harta sepencarian. Andai katalah suami buat loan, beli kereta, tapi guna nama isteri. Sebab suami ni mungkin tak boleh nak buat loan penuh sangat, tak pun muflis ke kan, kena blacklist. So dia gunakan isteri sebagai proxy dia. Tapi dia ada duit, dia mungkin buat bisnes apa semua tu, cuma dia tak boleh buat loan dengan bank sahaja. Right? So jadi kalau kata berlaku perceraian, okay? Kalau berlaku perceraian ataupun berlaku kematian, ataupun berlaku poligami, alright? So kita boleh selesaikan benda ni dengan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah. Kalaulah loan nama isteri tapi suami duk bayar setiap bulan, bekal isteri, isteri masih layak untuk mendapat bahagian terhadap harta pencarian walaupun suami tu yang bayar sepenuhnya. Walaupun isteri ni hanya proksi pun, dia tetap layak untuk mendapat bahagian, bukan ambil 100%. Faham tak? Melainkan isteri ni lah yang beli, duk bayar setiap bulan, nama dalam geran pun nama isteri. Si suami tak ada buat keluar duit apa pun terhadap kereta tu. Tak ada pernah pun bayar bulan ke, road tax ke apa semua, tak pernah pun bayar. Yang tu hak mutlak. Okay, hak mutlak milik isteri tu 100%. Okay, tapi kalau katalah loan nama isteri tapi suami duk bayar setiap bulan, yang tu nama dia harta sepencarian. Kita ada hak bahagian kita tersendiri, bukan semua. Nak tahu berapa hak kita, kena buat tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah. Okay? Jadi kalau kata berlaku perceraian, ya kita boleh tuntut. Okay? Bukan boleh ambil semua macam tu. Tak, yang tu harta sepencarian. Dan macam mana bercerai hutang? Okay. Kalau hutang suami buat atas nama isteri, okay, kita boleh buat tuntutan di Mahkamah Syariah, namanya hutang dalam perkahwinan. Cuma hutang dalam perkahwinan ni adalah satu tuntutan yang kita nak minta mahkamah keluarkan perintah kepada bekas suami untuk membayar hutang kepada anda sebagai bekas isteri yang dibuat dalam tempoh perkahwinan. Alright? Kita ada tuntutan tersebut. The problem is, ramai orang yang bagi hutang tetapi tidak membuat perjanjian tentang hutang. Suami tu, isteri dia boleh kata, saya nak tuntut hutang yang dibuat oleh suami. Suami buat tapi dia dapat duit, cuma saya yang duk kena bayar setiap bulan sebab loan atas nama saya. So kita kena buktikan kepada mahkamah yang itu adalah hutang. Sebab ada orang kadang-kadang dia kata hutang, tetapi si suami ni dia ingat dah dulu dia berhutang lah. Bila dia kena file di Mahkamah Syariah ni, dia bagi tahu kata macam ni, saya tak hutang, dia yang bagi duit tu kat saya. Dia kata dia nak bantu saya. Tak ada pun kata hutang. Macam mana kita nak buktikan benda tu? So yang itulah adalah satu bebanan kepada orang yang mendakwa kata seseorang tersebut berhutang. Okay? Hampa biasa beli kereta kan? Hampa beli kereta, beli rumah, adakah hampa pergi beli ambil terus macam tu saja? Tak kan? Dia mesti kena ada perjanjian kan? Kita ada perjanjian, ada agreement, loan agreement dengan bank. Bank kata, okay, ni hutang sebanyak apa ni?
Ni tapi tak ada lah nak kata interest tu. Okay, tetapi tak ada lah interest. Cuma ada perjanjian yang saya nak maksudkan. Okay, kenapa kena ada perjanjian? Sebab kita nak berhutang. Dalam Quran pun sebut, bila kita nak bagi orang pinjam, okay, nak bagi menggunakan hak milik kita dengan unsur pinjaman, kita kena ada perjanjian bertulis. Kena ada perjanjian, kena ada catatan. Biasanya suami isteri ni bagi hutang tapi tak catat, tak buat perjanjian. Itulah problem besar bila kita nak buat hutang dalam perkahwinan. Okay, so nak tuntut boleh, cuma kita kena ingat beban tu tinggi. So kita kena dapatkan nasihat yang tepat daripada peguam yang kita nak lantik tersebut. So isteri juga perlu selesaikan ke? Isteri kalau kata memang yang tu dah jadi anaya kepada kita, so kita boleh buat tuntutan hutang tersebut. Saya percaya hutang yang dibuat personal loan ke apa-apa loan lah kan, dia akan menyebabkan bebanan kepada orang yang berhutang tu, orang yang menanggung bayaran setiap bulan tersebut. Okey, Zahid Abbas, tuan, apakah pengalaman tuan cerai hakam? Betul ke kalau dah cerai hakam suami kena bayar mut'ah? Okey, hakam personally saya hanya ada satu sahaja kes saya dulu yang sampai kepada hakam. Itu pun di Mahkamah Penang, Mahkamah Syariah Nibong Tebal. Okey, saya ada satu kes yang mana pihak isteri dia filekan fasah. Saya wakil pihak lelaki masa tu. Lama dah, bertahun-tahun lamanya tu. So long short stories, fasah tersebut ditolak, okay? Disebabkan tidak ada dakwaan atau tidak ada alasan ataupun bukti yang kukuh. So mahkamah tolak. Dan selepas tu si isteri ni dia filekan cerai section 47, okay? So bila dah sampai cerai section 47 tu, suami pernah hadir dan kemudian suami tu tak hadir dah, and then dia ada pergi kepada hakam. And then apa yang saya boleh katakan, dia bukan hakam saja, dia akan starting dengan jawatan kuasa pendamai dan kemudian kepada hakam. So bila sampai kepada hakam, kalau tidak ada perdamaian juga, maka hakam tu boleh bubarkan perkahwinan. Okay? Boleh melafazkan cerai sebagaimana yang dilantik atas dia. Ni hakam punya proses. Tetapi itu je lah satu. Dia punya proses dia tu pun saya tak pasti dia punya macam mana, sebab saya tak wakil dah masa tu. Cuma diberitahu sahaja kepada saya melalui mahkamah. Sebab saya dah habis terhenti sampai fasah, habis sampai fasah dah. And then after that saya pun tak tahu kes tu jadi apa. Cuma diupdate kepada saya oleh mahkamah. Mahkamah kan kawan kita, so kita tanyalah apa yang jadi sebagainya. So kalau kata tempat yang memang ada guideline, ada memang dilantik secara total fasah, dilantik hakam ni secara undang-undang, seperti yang saya tahulah, Negeri Selangor dengan wilayah persekutuan yang saya tahu. Okay? Saya mohon maaf kalau kata ada silapan, tapi setahu saya itu ada negeri yang ada hakam. So kalau kata dah sampai kepada hakam, ya, hakam boleh pisahkan. Okay? Kalau dah sampai peringkat yang terakhir dan tidak ada, kita panggil apa? Tidak ada perdamaian dan masih ada masyaqqah. Okay, maksudnya ada benda yang tak bagus lagi lah antara suami dengan isteri tu, yang berat kat situ. Jadi maka hakam putuskan. Kalau hakam dah putuskan, setahu saya, alright, dia seumpama seperti tuntutan seseorang yang bercerai secara tebus talak. Iaitu tebus talak ni kan isteri yang nak sungguh-sungguh bercerai dan dia membayar kepada pihak suami. So kalau kata berlaku perceraian secara tebus talak, si isteri tak boleh tuntut dalam mut'ah. Okay? Ada pandangan yang kata bila cerai itu secara hakam, okay, maksudnya si isteri ni memang yang nak teruskan perceraian tersebut. Memang sampai kepada hakam lah dia sanggup bertahan tu. Hakam pun pisahkan atas sebab isteri ni nak teruskan kepada perceraian. Jadi kalau katalah benda tu berlaku, saya percaya isteri tu pun tak boleh tuntut mut'ah. Tak boleh dapat mut'ah sebab dia yang nak teruskan perceraian tersebut. Okey, melainkan suami yang sungguh-sungguh nak bercerai. Tetapi isteri tak mau. Isteri tak mau ni, saya tak mau diceraikan, tapi suami kata saya nak cerai juga. Tapi
Ada setengah hakim tak benarkan suami untuk lapar cerai. So pergilah sampai kepada hakam. Dah sampai kepada hakam, si suami ni masih nak teruskan juga perceraian. Suami ni cerai. Okey, suami ni cerai isteri, dan isteri yang tak mau diceraikan pun terpaksa terima yang suami dia nak lapar cerai. Bila suami dia nak lapar cerai tersebut, maka isteri tu boleh tuntut mut'ah. Okey. Azlina ZA, Assalamualaikum. Jika suami isteri dah duduk berasingan lebih 3 tahun tanpa apa-apa nafkah, hanya sempat sebumbung 3 bulan sahaja, perlu mohon cerai cara taklik atau fasah? Yang mana lebih baik dan senang proses? Bergantung. Okay? Kalau cerai taklik, right, make sure yang jadi cerita adalah suami keluar daripada rumah. Kalau suami tu yang lari keluar, okay, kita kena tahu satu perkara. Bila kita nak tuntut cerai taklik ni, maksudnya janji, okay, cuba tengok balik ayat dalam janji tersebut. Okay, dia make sure kena synchronize dengan kita punya fakta juga. Okay, kalau katalah isteri tu yang lari keluar rumah, jadi lebih daripada 3 bulan, takkan nak tuntut cerai taklik. Sebab isteri tu yang lari keluar. Tapi kalau katalah memang suami dia lari keluar tanpa apa-apa nafkah, 3 bulan berturut-turut tanggung nafkah diri sendiri, okay, ya, dia boleh filekan cerai taklik. Alright. Tetapi kalau dalam cerita sekarang ni masing-masing tak tahulah, tak ada rumah tetap, contoh duduk rumah mak ni, duduk rumah mak ni, tak ada pun rumah perkahwinan. Kita kena tengok isu rumah mana rumah kelamin, and then ada kadang-kadang isu nafkah. Walau macam taklik, dia kata 3 bulan berturut-turut tanpa sebarang nafkah. Okay? Tetapi kalau cerita dia suami ni, dia bukan tak bagi, tapi dia tak cukup. Bagi 100 untuk isteri dengan anak-anak. Ramai kat situ. Kan tak cukup kat situ. Jadi kita sebut sebagai cuai nafkah. Jadi kalau dalam fasah, kita boleh tuntut, isteri boleh tuntut fasah kalau katalah suami didapati gagal ataupun cuai memberi nafkah selama 3 bulan. Okay, kalau dalam taklik selalunya sebut 4 bulan qamariah berturut-turut. Tapi kalau dalam fasah 3 bulan. Okay, tak kisahlah 3 bulan tu berturut ke ataupun 3 bulan tu senggang-senggang. Okay, dia depends kepada kita punya fakta juga. So, kalau saya boleh kata untuk selamat fasah lah. Kalau kata memang case tu straightforward, memang berlanggaran dengan janji, ya, yang tu boleh file cerai taklik. Okey, alright, saya ambil satu soalan terakhir sebelum masuk ke 10 suku. Saya nak berehat juga. Okey. Saya ambil soalan ni Alif Wada. Tuan, kalau suami ambil dadah dan main judi online sampai tak fikir tanggungjawab, bolehkah saya minta cerai fasah? Boleh. Okey, tak ada masalah. Kalau kita memang dah tak boleh nak teruskan perkahwinan, okey, memang itulah jalan terakhirnya, jalan terakhir tau. So kita boleh, right? Harus hukumnya. Dia bukan wajib. Harus ni maksudnya ikut kita lah. Kalau kita rasa kita nak buat, buat. Kalau kita nak tuntut, tuntut. Kalau kita tak mau tuntut, tak boleh tuntut. Alright? Cubalah selamatkan rumah tangga. Tapi kalau memang dah tak boleh nak pi, so kita boleh filekan fasah. Kalau judi online ataupun ambil dadah, dia termasuk dalam fasah sebagai berkelakuan keji. Okay? Berkelakuan keji mengikut hukum syarak. So, kalau kita didapati suami tu berkelakuan keji, kita boleh filekan fasah. Tetapi sebelum kita nak filekan kes fasah tersebut, tanya dulu kepada pihak suami, mau tak cerai secara baik. Jangan payah fasah. Sebab fasah ni, kita nak kena bukti kepada mahkamah dakwaan kita tu. Kita tak boleh sekadar kata, oh ambil dadah, oh kita ada kita tak perlu buat apa. So, kita kena pergi mahkamah dan mengadu saja. Tak. Kita kena buktikan. Kalau kata suami ambil dadah, dia mesti kena tahan dengan AADK, memang dihukum dan sebagainya. Main judi online memang kena tangkap oleh pihak berkuasa. So barulah boleh terbukti. Sebab yang ni jenayah. Ambil dadah kan jenayah, main judi pun jenayah. So jenayah ni dia mesti ditangkap, ditahan dan dihukum oleh pihak berkuasa. Tapi kalau tak ada hukuman, tak ada ditangkap, tak ada ditahan, tak ada dihukum, macam mana kita nak buktikan kata dadah tersebut diambil ataupun yang suami ni main judi online? So
Benda itulah yang saya selalu cakap. Kalau kita nak berdakwa, kita memang boleh dakwa. Tetapi cukupkah bukti kita tu? Kuatkah bukti kita tu? Okay? So, kalau kita nak tuntut cerai fasakh, boleh tuntut fasakh. Tapi tanya dulu suami. Kalau suami setuju nak lepas secara baik, maka kita tak perlu pun nak mendedahkan aib masing-masing semua ni dekat dalam kes fasakh di mahkamah syariah. So, boleh filekan cerai biasa je. Kita sebut cerai section 47 dengan alasan tulis simple je lah. Tiada persefahaman. So, kalau dah tak ada sepahaman pun, kita tuntut cerai tu, kita boleh selesaikan. Tanpa membuka aib masing-masing. Cukuplah sekadar kita kata tak sepahaman saja. Okay, tapi kalau suami kata, saya takkan ceraikan awak, dalam keadaan dia memang telah mengambil dadah, memang judi online, duk buat kerap selalu, jadi isteri ni tak ada jalan lain melainkan kena tuntut fasakh kat situ. Okay, tapi ingat, fasakh is all about evidence, pembuktian, keterangan. Okay. Alright, itu saja daripada saya. Okey, pukul 10 suku. Elok sangatlah 1 jam 15 minit saya live untuk menjawab soalan anda dalam klinik guaman syar'i ini. Okey, so far jawab semua soalan. Harap-harap lah. Tapi saya tahu ada soalan-soalan lagi kat bawah tu. Lain kali siapa yang nak tanya soalan, hampa ready siap-siap. Tulis siap-siap dan sebagainya. Kalau nak tanya soalan saja, hari Rabu. Okay, saya ada satu lagi hari Ahad. Hari Ahad malam Isnin. Okay, tapi hari Ahad malam Isnin ni hari yang saya akan ambil masa lebih kurang dalam 30 ke 40 minit untuk saya menjelaskan, untuk saya kongsikan tentang isu yang saya nak kongsi. Selepas pada tu baru saya akan ambil soalan. So dia punya masa tu terhad untuk saya menjawab soalan. Okay, siapa cepat dia dapat. Okay, tetapi kalau kalau macam hari Rabu malam Khamis macam ni, yang ni klinik guaman ni memang hanya untuk tanya soalan saja. So siapa yang lepas ni rasa macam lambat masuk dan sebagainya, masuk awal lepas ni. Okay, ready siap-siap soalan, anda boleh tanya. Tapi kalau siapa yang rasa macam segan nak tanya dan sebagainya secara soalan dekat sini, yang tu kita pun kena ada consultation. Kita kena ada profesional kat situ. Alright, iaitu siapa yang PM, anda boleh PM. Tapi nak berjumpa dengan saya, kena ada satu sesi yang kita kena set secara profesional kat situ. Okey? Tapi kalau kata nak tanya secara percuma, ni saya buat ruang dia. Hari Rabu malam Khamis. Siapa nak tanya soalan, masuk awal. Okey? To be fair, saya pun ada kerja hakiki juga. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada anda semua yang setia. Jangan lupa untuk share dan terus bersama dengan saya lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari Ahad malam Isnin, kalau diberi kesempatan, kalau ada kelapangan, insyaAllah. Dan kalau boleh, siapa yang belum like page, tolong like page. Okay, itu je. Saya tak minta banyak. Apa like page, apa promote ke, apa, tak kisahlah apa pun, sharekan sebagainya, apa-apa perkongsian yang boleh bagi manfaat. InsyaAllah saya akan terus memberikan khidmat bakti kepada anda. Okey, itu saja daripada saya. Aku qauli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.